Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa rasulina Muhammadin wa ala alihi washabbil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah ya Rahman, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu ayuhan nas mu'min ittaqullah. Alhamdulillah, kita dipanjangkan umur kita lagi pada malam ni, dan kita tidak bertemu pada bulan lepas kerana ada keluarga datang, satu keluarga datang rumah. Kita masih lagi menyambung kitab kita, kitab Syama'il Muhammad, iaitu keanggunan atau kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada tajuk kali ini adalah tentang membicarakan tentang bab yang ke-33, iaitu wangian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wangi-wangian kanat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukatun tayyibul minha, iaitu katanya daripada Anas bin Malik, dahulu Rasulullah memiliki tempat menyimpan minyak wangi untuk beliau menggunakannya bagi berwangi-wangian. Yang pertama, iaitu sunnah bagi kita ni nak adakan satu tempat khas untuk simpan minyak wangi. Itu sunnah. Kalau kita dalam masjid pun ada ruang khas kita untuk buat tempat letak minyak wangi. Jadi letak minyak wangi itu adalah sunnah Nabi lah. Sebab Nabi khususkan satu tempat khusus untuk dia letak minyak wangi. Okay. Yang kedua, kana Anas bin Malik la yaruddu tayyib. Qala Anas inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu tayyib. Iaitu Anas bin Malik tidak pernah menolak pemberian berupa minyak wangi. Kata beliau, Rasulullah tidak pernah menolak pemberian berupa minyak wangi. Ini selalunya kita berlaku masa bila, iaitu kita mana kita semayang, kadang-kadang ada sebelah kita tu dia bagi minyak wangi, jangan tolak. Jangan kita walaupun dah pakai minyak wangi pun jangan kita tolak, kerana itu adalah sunnah Nabi juga. Dan juga sunnah tersebut adalah akhlak Rasulullah, dan kita juga kena ikut Allah akhlak Rasulullah tersebut. Selalu kadang hari Jumaat hari ni, kadang-kadang tadi orang bagi kat kita minyak wangi, suruh kat tangan kita, jangan pula kita tolak. Sebab wangi-wangian ni tuan-tuan, wangi-wangian ni sebenarnya benda tu memang sunat dia begini dah, senang kata macam ni. Dia wangi-wangian ni dia boleh mencorak manusia, tu je. Dia boleh mencorak sikap manusia. Jadi kita itulah sebab tu kita tengok, ambil contoh ketika mana peristiwa Nabi Allah Yaqub dengan Nabi Allah siapa? Yusuf yang kena kurung dalam. Dan ketika mana Nabi Allah Yusuf nak balik ke kampung selepas peristiwa dia tentang adik dia nama Bunyamin tu, disuruhnya letak macam dinar emas kat bawah tu semata-mata nak sekat adik dia balik. Dan juga selepas tu dia bawa balik adik dia balik ke rumah. Kali pertama nak jumpa ayah dia setelah 7-8 tahun berpisah, dan ayah pun buta kerana kehilangan Nabi Allah Yusuf. Dan ketika sampai saja ke kampung, jadi tiba-tiba tercelik mata, biji mata Nabi Allah Yaqub. Kerana apa? Aku terbau harumnya Yusuf. Jadi keharuman itu boleh menyebabkan, boleh mengubah sikap manusia. Boleh mengubah minda manusia pun boleh berubah kerana wangi-wangian. Jadi gitulah. Kerana tu Nabi tidak benar kita ni menolak seandainya ada pemberian minyak wangi pada kita. Tidak boleh tolak, kita ambil, sebab minyak wangi tersebut dia bercorak dari manusia. Sama juga dalam rumah kat tangga kita, kadang-kadang kita pasang macam gaharu yang kemian Arab tu, dia boleh mencorak rumah tangga kita sendiri. Kadang-kadang sebab tu rumah ni kena sunat ada wangi-wangian, kerana malaikat rahmat akan masuk. Tapi malaikat rahmat tak akan masuk rumah yang busuk, tu dah pasti.
Rumah dah pasti. Itu sebut lagi Rasulullah berkata tiada 3 benda yang tidak boleh ditolak adalah bantal, minyak wangi dan susu. Bantal tu bukan bantal lena pula, jangan tengok nak tidur je. Bantal tu maksud tempat sandar Rasulullah, kan? Nabi ada tempat sandar dia, kerana tempat duduk dia. Dia duduk kecil, bantal kecil macam kita beli bantal kecil tu lah, kan? Kita duduk atau kita sandar dia. Itu sunnah Nabi tu. Banyak beli kat kedai tu, beli je lah, bukan mahal, beli mana ringgit je, kan? Kalau daripada kita beli mahal tu, letak je, kadang-kadang letak kat lantai, letak ke kita macam di ruang tamu kita tu, letak situ, kita sembang dengan kawan, letakkan duduk bawah, kadang kita bersandar belakang kita. Itu juga sunnah Nabi. Dan juga 3 benda tak boleh ditolak, satu-satu ialah minyak wangi, minyak wangi, kan? Dan dalam wangi-wangian ni tuan-tuan, walaupun wangian ni yang paling baik adalah kasturi, kan? Kalau kita ni tengoklah, benda yang terbaik semua datang dari binatang belaka. Kita ni perasan kita hebat daripada binatang, sedangkan kasturi itu daripada pokok kijang tu, kan? Lebah daripada madu, daripada lebah tu, kan? Sutera daripada ulat sutera. Dari mana ada kat kita yang hebat? Kita dah apa, semua dari binatang belaka, kan? Sungguh pun minyak kasturi itu yang terbaik. Minyak kasturi itu tuan, kalau kita bubuh kat badan, jin tak boleh masuk, kan? Rumah kita tu, sebab sunnah Nabi kat situ. Minyak kasturi putih ke minyak kuning tak kira lah, sebab minyak kasturi itu adalah minyak yang memang sunnah Nabi. Tetapi kata sahabat, diri Rasulullah tu lebih wangi daripada minyak kasturi. Air peluh Rasulullah, sebab dia ahli syurga duduk kat dunia. Terutama yang ahli syurga duduk di dunia, kan? Perbezaannya ketara lah. Sedangkan kepeluh Rasulullah pun lebih wangi pada kasturi sendiri, kan? Itulah umpama dia kita ni, minyak wangi ni adalah keperluan bagi kita. Sentiasa kena bawa hari-hari, sama ada dalam poket atau dalam kereta. Nak pergi sembahyang, pakai saja. Macam contoh minyak wangi ni tuan-tuan, dia mencermin manusia, dia berlaku ketenangan pada kita. Jadi kita sembahyang, kadang-kadang sebelah kita wangi-wangian, kan? Rasa lega tuan-tuan, rasa lega sembahyang ada sebelah dia, ada wangi-wangian. Tapi kalau sebelah kita terbubusuk lagu mana, kan? Kita pun tak selesa nak sembahyang, Jadi wangi-wangian tu adalah satu sunnah Nabi, sunnah Nabi. Dan juga susu, susu ni susu kambing lah, kan? Kalau susu lembu ni Yahudi ya suruh kita minum susu lembu, tapi Nabi suruh minum susu kambing, minum susu kambing, tanya campuran tak campuran tak kira lah, Jadi begitulah kita ni, banyak kadang-kadang kita pandang remeh pada sunnah-sunnah ni, sunnah-sunnah kecil. Sebab Nabi sebut jangan kamu pandang remeh pada sunnah-sunnahku yang kecil. Kita jangan pandang remeh kerana apa tuan-tuan? Anda ambil satu kisah, satu di mana Syekh, anda suka anda mengaji kita hikam, kata hikam dalam kita hikam, Syekh Ahmad Zarruq kata macam ni, Syekh Ahmad Zarruq kata dalam kitab hikam, dia kata di antara kegembiraan kita dalam melakukan ketaatan itu adalah apabila kita mendapat pahala. Dan apabila kamu mendapat pahala, maka patutlah kamu gembira dengan perbuatan kamu tersebut. Ambil contoh, anda ambil simple penyat contoh. Seandainya kita masuk dalam masjid, tiba-tiba kita ternampak tai cicak, orang panggil black and white Michael Jackson tu, bila kita ternampak, orang lain tak nampak, kita ni terdorong Allah Ta'ala untuk nampak, kan? Bila kita nampak dan kita ambil tai cicak, kita buang, maka patut kita rasa gembira dengan kebaikan tersebut. Kerana apa? Dia mampu memberatkan mizan kita tu. Walaupun sebesar zarah kebaikan tersebut, tapi bagi Allah dia besar. Sebab kalau orang terpijak tak cicak dia tuan, jemaah tak sembahyang, batal sembahyang dia sebab dia tak nampak. Jadi sebab kita tu nampak, kita alihkan selamat satu jemaah tu kerana tak cicak kita ubah tu. Jadi jangan pandang remeh sunnah Nabi yang kecil. Walau sekecil mana pun sunnah Nabi, jangan pandang kecil. Sama juga sunnah Nabi kerana minyak wangi ke, apa saja sunnah Nabi yang kita pandang remeh, kadang-kadang kita penyang sebelah mata, sedangkan kita tak tahu, kan? Ada kala tertentu kita hanya tahu diri kita ni selamat tak selamat ketika kita sampai ke 3 perhentian, sama ada ambil amalan tangan kanan, ataupun berat pada mizan dia, atau melintas siratul mustaqim. Jadi yang takutnya pada mizan. Bila sampai pada mizan besok, tengok-tengok pahala kita kurang, kan? Jadi kita jangan pandang remeh dengan orang cakap apa, dengan kebaikan yang kecil, sunnah-sunnah Nabi yang kecil, jangan pandang remeh. Dan juga kata hendaklah kamu rasa gembira kerana dapat pahala tadi,
dan juga kamu gembira kerana hindar daripada kemungkaran. Itu kata Syekh Ahmad Zarruq. Kan? Kerana bila kita terlepas dari kemungkaran, kita kena gembira. Sebab setiap kemungkaran, walau sekecil mana pun, anda suka kaitkan syarah hikam ni dengan hikam. Syarah anda kait dengan Syamil Ahmad dengan hikam. Sebab itu kitab yang anda mengajar selalu. Sebab apa tuan-tuan? Jangan pandang remeh. Kerana macam ni, kata Ibnu Ajibah, dia dalam kitab Syarah Al-Hikam, Syarah Hikam, kata Ibnu Ajibah kata apa? La saghira. Tidak ada dosa kecil apabila kamu bertemu dengan keadilan Allah. Jadi jangan kita rasa mudah dengan dosa kecil. Sekerana apa? Setiap dosa kecil pasti akan dihadap depan Allah dan pasti akan dibicara depan Allah, walau sekecil mana sekalipun dosa kita. Kan? Kerana itulah kita jangan pandang remeh dengan dosa kecil. Apabila kamu didapati bersalah, tuan-tuan bayang sejak dari mula kita balik sampai kita terpejam mata kembali pada Allah Ta'ala, berapa banyak dosa kecil kita buat, satu demi satu dibicara. Bila salah saja tuan-tuan, pasti Zabaniyah campak si Polan ni masuk neraka berdasarkan pada kesalahan dia. Kalau 3 tahun, 3 tahun dah, 10 tahun, 10 tahun dah. Tapi kalau dia sejak balik, banyak dosa kecil, sama macam dosa besar sisaan dia. Sebab banyak sangat. Jadi begitulah umpama dia. Bagi kita ni, apabila kita buat segala kebaikan, jangan rasa yang kecil tu remeh. Kan? Seandainya kita tengok contohnya, kita buat, kita nampak batu di jalanan, maka kita buang batu tu, mungkin kerana buang batu tersebut menyebabkan ringan berat mizan kita pada pahala besok. Jadi tidaklah semestinya kita pandang yang besar saja. Selalu anda dalam kuliah anda bagi tahu, iaitu orang yang derma RM100 sebulan untuk masjid dengan orang yang derma RM3 hari-hari dalam masjid, lebih baiknya 3 hari. Sebab ingatan dia hari-hari. Yang kontu bagi sekali 100 tu ya sekali. Sebab tu kita jangan pandang remeh. Kadang-kadang kita lihat, kata Ibnu Ajibah tadi, jangan kamu pandang kecil. Apabila kamu berhadapan dengan keadilan Allah, kamu pasti didapati bersalah. Bila didapati bersalah saja, masuk neraka berdasarkan pada sesaan hukuman yang kita buat di dunia, apa salah kita. Sama juga, jangan pandang remeh dengan kebaikan yang kecil. Sekalipun nampak macam kata pakai bantai tu macam lekeh lah, kita rasa tak payahlah, di rumah aku tilam ada, di rumah aku cushion ada. Betul, tapi cushion duduk bersandar, Nabi tak duduk bersandar. Anda dari kitab Syamil Muhammad ni dah tuan-tuan, anda bagi kerusi meja kat orang. Hasil dia nak mengajar ni lah menyebabkan anda bagi kerusi meja kat orang. Dua-dua rumah anda bagi, tak beli, jual, bagi ke orang, kita pakai duduk kat tanah je dah. Sebab Nabi kata aku tak makan bersandar. Jadi kita nak cuba praktik, sebab dah lama kita tinggal sunnah Nabi dalam hidup dan kehidupan kita ni, kan? Jadi jangan pandang remeh dengan tempat minyak wangi itu. Selama mana kita ada bekas, kita beli di rumah, macam mana kita ada ubat, ada bekas simpan ubat. Betul? Sama juga, apa salah kita beli kat mana-mana, kat Speed 99 ke, kat mana saya dekat duit kat serba nikah RM2 ke, kedai RM2 ke, beli yang besar tu, bubuh tempat minyak wangi. Selama mana bekas tu kita simpan di rumah atas dasar kerana niat kena ikut sunnah Nabi, selama tu pahala tu ada. Jadi mana tahu kerana bekas yang kecil RM2 tu besok boleh memberatkan mizan kita, sebab dia pahala berlanjutan hari-hari. Sebab tu Ibnu Ajibah kata jangan, sebalik Ibnu Ajibah kata sama juga dengan dosa kecil jangan pandang remeh, dan jangan sunnah yang kecil jangan pandang remeh. Sekalipun kita dengar lah apa sangat dengan bantai tu, ya walaupun bantai tu RM5 tuan-tuan, tapi modal untung dia besar. Kita beli tu kerana sunnah Nabi. Jangan pasal nak sebab sandaran kita, kita sandar belakang ke, kita letak kat punggung kita letak bantai tersebut, kerana sunnah Nabi gitu, maka berapa banyak kita dapat sunnah Nabi. Begitulah umpamanya. Kadang-kadang kita mengaji, kita Syamil Muhammad, kita mengaji tentang Kak Guna Muhammad, tapi kita balik keluar masjid, hilang dah. Tak ada dah. Saya cuba bayanglah, sejak bila kita baru kenal Masjid Surau, sejak bila kita kenal kuliah tazkirah, dan dah berapa tahun dah kita hidup lara dalam dunia ni.
Maka sekarang inilah kita kena praktikkan balik. Kita kena kumpul balik benda tertinggal dulu. Itulah sama contoh tuan-tuan. Sebab ada bantal tu pun, ataupun tak kisahlah, ataupun tempat simpan minyak wangi Rasulullah pun, jangan ambil pandang remeh pada benda-benda tersebut. Dan juga hendaklah kamu minum 3 benda tak boleh ditolak, dan susu. Kan? Susu. Bila kita ada peluang, belilah susu. Macam mana tak tahu apa nak beli susu, telan tak boleh, tak keluar balik. Sebab ada sebab-sebab tertentu. Kan? Jadi minyak wangi, di bantal minyak wangi dan susu ni kalau boleh kena ada. Kena dalam rumah kita, dalam bilik kita, dalam poket kita kena ada tempat minyak wangi, kena ada minyak wangi. Bubuh dalam kereta pun tak apa, nak masuk masjid kita pakai. Pakai masjid kita pakai. Begitulah tuan-tuan. Lalu Rasulullah berkata dari Abu Hurairah, katanya iaitu minyak wangi untuk lelaki adalah yang harum baunya dan tersembunyi warna dia. Nanti sebut, manakala minyak wangi untuk wanita adalah apa dia, yang warnanya kelihatan dan tersembunyi baunya. Okey, maksud dia minyak wangi bagi lelaki kita tak nampak, transparent, tahu, tembus. Macam kita tengok minyak wangi minyak atar, kan dia gelap, kita tengok tak nampak belah sana. Sebab dia tak kelihatan kat sana, kita tak nampak, gelap. Tapi dia bau dia kuat. Minyak atas. Tapi minyak wangi perempuan dia tersembunyi, tak bau, tapi bila boleh nampak terus. Mana dia jarang lah, nipis. Bagi laki-laki dia tebal minyak wangi dia. Kalau kita pakai yang nipis, jadi macam pondan lah bagi perempuan lah. Sebab kita pakai sikap perempuan minyak wangi. Perempuan kalau pakai macam kita keras, jadi perangai laki-laki. Macam itulah jadi dia. Sebab dia boleh mencorak manusia tu, hidup manusia. Kecuali lah satu hari Rasulullah berselisih dengan sekumpulan perempuan. Jadi perempuan tu pula terbau minyak wangi, bau wangian. Habis suruh arahkan balik kamu mandi dan sabun kembali. Suruh balik mandi dan sabun, buang balik. Sebab dikira sebagai wanita jalanan. Melayu kata macam pelacur lah. Wanita jalanan ni, wanita murahan ni. Jadi sama kalau kita lintas bini kita nak pergi kerja, dia lintas sebelah kita bau wangi, cuci balik. Sebab kalau kita pun bau, orang lain pun sama juga bau. Sama juga. Bagi kadang dia seorang saja bau, orang lain tak boleh bau. Gitulah kata tuan-tuan. Sebab ini diriwayatkan juga oleh Anas bin Malik. Oleh Anas bin Malik juga membicarakan, anda baca satu hadis, iaitu dibicarakan bagaimana seorang lelaki bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminah. Lalu lelaki itu bertanya pada Aisyah, dia tanya, ya Ummul Mukminah, apakah sebabnya bumi ini bergegar? Kita dengar baik-baiklah, takut kita termasuk golongan orang yang menggegarkan bumi itu pula. Apakah sebab bumi bergegar? Maka jawab Aisyah lagu ni je, apabila wanita menanggalkan pakaiannya bukan di depan suami dia. Bermakna wanita tu mendedah aurat dia, sama ada nampak rambut dia ke, nampak dada dia ke, nampak lengan dia ke, nampak kaki dia ke, nampak punggung dia ke, tak kira lah. Asal nampak saja benda yang tidak perlu, tidak boleh dinampak, maka itu satu yang menyebabkan bumi lebih bergegar. Kalau anak kita pun keluar pada rumah, nampak berdada dia, nampak muka, nampak rambut dia, nampak tengkuk dia, nampak lengan dia, nampak kaki dia, tak pakai stoking dia, kita pejam mata pula. Kita pula tak kisah pula tengok anak kita dedah aurat, sebenarnya kita tanggung dosa lagi banyak. Sebab kita tunjuk orang, mai tengok semua anak aku dedah aurat. Sebab kita yang benarkan dia keluar berjalan dengan kita. Yang tanggung dosa kita lah tuan-tuan. Sebab kita tu suami dan ayah. Kadang kita bawa bini kita berjalan stokin tak pakai. Jadi sebenar kita tunjuk ke orang semua penjadi jalanan, bini aku tak tutup aurat. Siapa yang salah? Kita salah. Tak? Tu kita salah, betul. Jadi apabila wanita memakai wangi-wangian, bila wanita sekarang pakai wangi-wangian, spray sana, spray sini, tak cukup spray, telan lagi pula tuan-tuan bagi yang wangi. Habis semua nak wangi belaka semua, dari atas sampai ke bawah semua wangi belaka. Sampai kaki nak wangi juga. Kalau lalu depan orang, semua orang tengok dia. Dan apabila berzina menjadi jadi, kita tengok sekarang zina makin banyak. Anak luar nikah tak tahu berapa banyak nak kira tuan-tuan. Kalau di Sarawak sana banyaklah anak luar nikah bin tak ada ayah.
Nama isteri anak mengajar di Sarawak seorang. Dia kata sana tak ada bin. Mana dah? Mana ramai anak luar nikah. Kan? Judi berleluasa. Hiburan makin melampau. Tuan-tuan tengok hiburan makin melampau. Kalau Maharaja Lawak 500,000 tuan-tuan. Hadiah. Kalau imam muda tu baru 50,000. Tak cukup dengan tu panggil Selena Gomez pula. Sebab dah tak cukup artis kat Malaysia, panggil orang luar pula. Hadiah banyak-banyak sampai kalau Selena Gomez takkan 50,000 kot, mas 156 juta bagi panggil dia. Habis duit ke situ je lah. Bila hiburan makin menampau. Sebab itulah hiburan kita tengok kat Malaysia, buka TV mula-mula baca doa. Habis sekarang baca doa, tengah-tengah lara. Tengah-tengah terjadi lara. Semuanya melalaikan kita ingat pada Allah Ta'ala. Jadi hiburan makin melampau. Cuba tanya anak kita, dia kenal tak isteri Rasulullah? Dia tak kenal. Cuba tanya kenal tak artis Korea? Semua ada kenal mereka. Kita kalau mengaji tauhid senang saja. Kita kena tahu apa nama Nabi kita, bapak dia nama apa, mak dia nama apa, itu duduk tinggal di mana, lahir di mana, kemudian siapa ibu susuan dia, siapa dia kahwin dengan siapa, bila kita jadi rasul. Kalau semua tu tak tahu, sebahagian dia tak tahu, cuba tanya artis, dia kenal tak? Tahu beranak di mana pun dia tahu artis tu. Kahwin dengan siapa, cerai dengan siapa, semua dia tahu. Dan anak duduk di mana sekarang, semua dia tahu belakang. Itu tanda dia. Apa dia? Tanda dia agama dah makin teruk, dah makin kurang. Jadi hiburan sekarang makin melampau, kata Aisyah. Bila hiburan makin melampau, maka ketika itu Aisyah kata, wahai Allah berfirman pada bumi, wahai bumi bergegarlah kamu. Maka bumi pun bergegarlah sebab atas perintah Allah Ta'ala. Kerana manusia memandang remeh pada dosa-dosa kecil. Dosa, tuan-tuan tengok tu di Indonesia. Anak cerita tuan-tuan, kita kena takutlah. Sebab Indonesia dulu 99 atau 98% adalah umat Islam. Paling teramai umat Islam dalam dunia Indonesia lah, 98%. Tapi sejak zaman Soekarno sampai Soeharto tuan-tuan 98%. Sampai peringkat sekarang dia tinggal 72%. Mana pergi lagi yang balance 28%? Sebab setiap satu tahun 2 juta umat Islam Indonesia murtad. Setiap setahun 2 juta umat Islam di Indonesia murtad. Indonesia dengan Malaysia tak jauh. Kalau kita pergi ke Batam naik motor berapa minit dia, tak sampai sejam sampai dah. Kenapa? Sebab bila agama dikesampingkan, diketepikan, maka itu dah jadi dia. Tak mustahil besok kita jadi dia gitu. Kenapa? Sebab bila kita pandang remeh dengan agama kita sendiri, maka ketika itu kata Aisyah, maka bumi, Allah berfirman pada bumi, bergegarlah kamu. Maka bumi pun bergegar. Bila bumi bergegar tuan-tuan, dia adalah ujian bagi orang mukmin dan dia adalah azab bagi orang kafir. Okey, bumi bergegar. Tuan-tuan pernah tengok kat Malaysia tanah runtuh? Pernah dengar? Pernah dengar jalan raya di Malaysia runtuh? Pernah? Gunung ganang, bukit kekal runtuh-runtuh. Itulah tanda dia. Itu tanda yang berlaku. Anak balik daripada Kelantan sampai ke Dipis, nak masuk ke KL tak boleh dulu sebab tanah runtuh. Kena pakai jalan alternatif dalam kampung. Jalan raya runtuh tuan-tuan. Kenapa jalan raya runtuh? Engineer tak pandai ke? Engineer memang cekap bidang dia. Tapi apa yang tak kenanya? Tak kenanya sebab kita maksiat banyak. Bila maksiat, bila luasa tuan-tuan, inilah akhirnya jadi pada manusia itu sendiri. Sebab tu kita jangan pandang remeh benda-benda lagu ni. Sebab tu Allah bagi tahu, Ibn Ajibah kata jangan pandang kecil. Kita jangan pandang kecil pada sunnah Nabi yang kecil, dan jangan kamu pandang remeh dengan sunnah dengan kesalahan kamu yang kecil. Jangan pandang remeh. Jadi sekarang ni kita kena rebut banyak kebaikan. Kalau ada sunnah Nabi, walau sekecil mana pun sunnah Nabi, kita rebut. Sebab sunnah dalam Syama'il Muhammad ni, semua sunnah tu tak berat belaka. Sunnah dalam kehidupan seharian je. Ada peluang kita buat. Memang ada peluang pun kita buat sajalah. Apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi suka, kita ikut sajalah. Itulah contoh dia. Sebab Anas sendiri pun dapat hidayah daripada kitab ni dah.
yang boleh nak ikut sunnah-sunnah banyak. Dan anak sekarang mengajar sunnah Nabi pula dekat dalam usrah. Berasal dari kitab ni lah. Sampai bila anda baca tentang Nabi suka makan temikai tu, sampai sekarang anda tak tinggal temikai. Dulu tak pernah makan temikai, tak pernah minum. Sekarang ada fikir sunnah Nabi, beli temikai sebab nakkannya, sebab kita tahu kita lara banyak dulu. Kita dulu banyak jahat, kita banyak dosa menanda kita tahu. Sekarang ni baru kita tersedar, celik mata, celik akal semua, celik hati semua. Jadi gitulah umpama dia. Jadi kata tu, apabila kita ada ruang tertentu, maka gunakanlah sekalipun minyak wangi tersebut. Kata apabila kita rasa macam minyak wangi yang kita pakai tu bau kuat bagi perempuan, maka cuci elok-elok. Jangan sampai kerana kita atau anak kita yang dedah aurat ataupun pakai minyak wangi, dia mengundang bala tu datang. Jangan sampai biar orang lain buat tak apa, jangan aku yang buat, jangan keluarga aku buat. Bila keluarga aku buat, aku termasuk, keluarga aku termasuk dalam golongan manusia yang panggil gegaran tu datang. Sekarang gegaran banyaklah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok di Myanmar, di Nepal, di Pakistan, di Turki, semua di Indonesia, semua dah gegar belakang. Kalau nak sebut tentang bab tu tuan-tuan, kita dah terlari tajuk. Tapi kalau terlari tajuk pun dia masuk dalam bab tu juga. Kata dengar satu hadis Nabi, anda mengajar tentang peristiwa akhir zaman. Tuan-tuan dengar lebih baik. Peristiwa akhir zaman yang diceritakan oleh Anas bin Malik juga. Iaitu daripada Zainab binti Jahsh, iaitu Ummul Mukminah Zainab binti Jahsh, iaitu isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Apa kata? Qalat, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari dakhala alaiha, masuk ke dalam rumahku dalam keadaan cemas sambil berkata la ilaha illallah humilul lil arab. La ilaha illallah, Nabi sebut celakalah bangsa Arab dengan malapetaka dan bencana yang akan datang menimpa mereka. Lalu Nabi sebut kerana apa? Sebab lubang Ya'juj wa Ma'juj telah pun pecah lubang. Nabi tunjuk dengan isyarat tangan dia, Nabi ketemukan ibu jari kaki tangan dia dengan ibu jari telunjuk je lagu tu. Bermakna zaman Rasulullah dah bersatu lubang dah Ya'juj wal Ma'juj. Dah pecah. 1400 tahun dulu. Sekarang tahu besar mana kita tak tahu. Itu cerita dan kata sebut bangsa Arab. Dan tengok kenapa Nabi sebut wailul lil Arab, celaka bangsa Arab. Tuan-tuan pergi ke umrah, pergi ke haji, kita rukuk, kita sujud depan Kaabah sebagai sifat kehambaan kita pada Allah Ta'ala. Tapi bila kita angkat kepala, dunia depan kita tuan-tuan, jam yang tinggi, bangunan kiri kanan semua tinggi-tinggi belakang, dunia keliling kita cantik-cantik, mewah-mewah, maka hilang sifat kehambaan kita kerana teruja dengan dunia di keliling Kaabah tersebut. Inilah perancangan Yahudi. Dia bina sekarang 5 5 star hotel macam-macam, semua keliling Kaabah belakang. Dulu Arab tersebut kering kontang. Rom dengan Parsi tak berhajat langsung nak tawan Arab, sebab dia memang hidup dalam keadaan jahiliah. Dulu 3 kerajaan besar tuan-tuan, Rom, Parsi dengan India. India tu jauh tak apalah, tapi Rom, Parsi dekat, tak ada berhajat langsung terlintas benda nak tawan Arab, sebab jahil, dalam keadaan cukup jahil. Tapi tanda-tanda kiamat, negara yang miskin tiba-tiba jadi kaya, tumbuh-tumbuhan berbanyak. Tuan-tuan tengok sekarang di Arab, Abu Dhabi, tengok di Dubai, tengok di Kuwait tuan-tuan, semua sibuk bangunan tinggi-tinggi. Maka celakalah Arab ni sebut, celaka. Kita datang kalau pergi ke umrah, kawan-kawan pergi umrah balik cerita apa? Hanya cerita ustaz bangunan cantik, jam dia ustaz, cerita tentang jam. Dia tak cerita tentang lain dah, cerita tentang jam tuan-tuan. Jam besar, kata orang Malaysia kata Malaysia tak kira lah, tapi kamu dah terpesona dengan jam. Sebab tu dah kita buka Ibn Katsir, tafsir Ibn Hisham tersebut, tak boleh buat binaan, tak boleh buat cantik-cantik dalam masjid. Sebab apa? Kita datang untuk jadi hamba Allah, bukan jadi hamba dunia. Bila tengok cantik dalam masjid, kita tergoda, terpesona, maka hilang kehambaan. Sampai ulama tauhid pun kata, kalau kita semayang dalam poket, jangan ada handphone, jangan ada apa, simpan kat luar, jangan ada dunia dalam poket kita kepada Allah. Itu setengah ulama tauhid kata. Kita pulang kat kita lah tu, tak haram pun. Itulah katanya. Dan ketika itu Zainab binti Jahsh bertanya lagi, ya Rasulullah, kalau ada di kalangan kami orang yang soleh, macam mana? Boleh kami, adakah kami akan timpa malapetaka, musibah jika ada orang soleh di kalangan kami?
Naam, ya. Benar akan berlaku juga apabila hiburan, apabila kejahatan makin melampau. Kejahatan makin melampau. Okey, setengah pendapat kata ya, kita ada kala tertentu kita rasakan Ya'juj dan Ma'juj itu adalah makhluk yang bernyawa. Sedangkan Ya'juj dan Ma'juj, alif jim dengan min jim, dan Ya'juj Ma'juj tu tuan, setengah pendapat kata dia adalah Ya'juj tu adalah nyalaan dan Ma'juj tu adalah gelombang. Bermaksud dia gelombang yang bernyala. Gelombang bernyala yang Iskandar Zulkarnain sekat di kiri kanan lereng gunung dengan patri, dengan timah, dengan besi, dengan tembaga, tak nak bagi dia keluar. Sebab dia bukan makhluk. Kalau makhluk mana mungkin kita tak ada lawan dia. Sebab kita banyak sophisticated punya senjata. Baling bom satu hancur dah tuan-tuan kalau dia manusia, kalau dia binatang sekalipun. Tapi kenapa siapa tak boleh halang dia? Sebab dia adalah satu gelombang, seperti lawa gunung berapi itu. Dia akan keluar gelombang demi gelombang katanya. Gelombang pertama bila turun, hadis Nabi beritahu, dia akan temu satu tasik yang besar, maka tasik tu kering kerana gelombang dia lalu. Tak heran dah siapa boleh halang kalau gelombang nyala api. Kita tengok National Geographic atau tengok dalam YouTube, macam mana lawa gunung berapi kita nak tolak, nak tahan, tak boleh tahan tuan-tuan. Itulah umpama dia Ya'juj dan Ma'juj. Sekarang kita tengok banyak tempat dah meletup pecah, api keluar tiba-tiba daripada tanah. Sekarang ni Jepun pun tuan-tuan diving, dia tak selam dalam laut. Dalam laut pun ada gunung berapi. Bermaksud air tak boleh mampu nak menahan gunung berapi punya. Air pun dalam laut, dalam dasar laut tu pun masih ada gunung berapi. Nak lawan macam mana kalau air tak mampu nak padam gunung berapi dalam laut? Tak boleh lawan dia. Tuan-tuan bayangkan di tsunami hanya 8 minit saja tuan-tuan yang melanggar Aceh tersebut. 8 minit, bukan 8 jam. Dalam 8 minit tuan-tuan dari tebing ke pantai sampai ke tebing sana 5 km dia pergi. Semua jiwa, beratus-ratus jiwa, beratus-ribu jiwa terkorban, dan juga semua rumah ranak biasa bangunan semua ranak belaka. Itu baru air gunung tsunami yang nama dia air. Gelombang demi gelombang datang 8 minit. Ini bayangkan kalau gelombang nyalaan api, tak ada siapa boleh halang dia. Tapi Nabi sebut dia dah besar tu, dah keluar ketika zaman aku ni, kata Nabi dah besar tu dah. Zaman sekarang mungkin dah besar rumah dah tuan. Lepas tu kita dengar keluar api mau ada tempat sekarang, kan? Kita tengok sana keluar api, sini keluar api tuan-tuan, tiba-tiba datang. Mungkin sebab tak siapa. Bila dia keluar dia akan lalu ke lereng-lereng gunung. Betul, dia akan lalu ke bawah-bawah tanah. Habis. Begitulah katanya bahawasanya takutlah kita, bahawasanya benda tu hampir datang menimpa kita dah. Kan? Dia akan hampir datang jumpa kita, dan kita tak tahu bilakah kita akan timpa datang Ya'juj dan Ma'juj lagi. Cuba kita bayang siapa boleh halang dia. Tak ada satu dunia boleh halang Ya'juj dan Ma'juj kalau datang. Kalaulah dia tu seperti ulama kata dia adalah gelombang api yang menyala, tak ada siapa boleh halang dia. Jadi jangan sampailah tadi dengan sebut yang kedua, yang ketiga, apabila sekalipun ada orang soleh sekalipun, tapi kalau kejahatan makin banyak, maka tetap juga kita akan menimpa malapetaka tersebut. Sebab ramai orang soleh sekarang, ramai orang baik-baik sekarang ni, dia buat kerja untuk diri dia, dia tak buat kerja untuk jemaah. Dia tak pernah peduli orang jahat, dia kira diri dia baik sudah. Suatu zaman Nabi Musa ada seorang yang orang baik, Allah nak timpakan bala kampung tu, Nabi Musa merayu, dalam tu kan ada orang soleh. Maka Allah tengok dia benar ada orang soleh, tapi dia hanya sembahyang untuk dia ibadat untuk diri dia, dia tak peduli dia masyarakat. Jadi ramai orang sekarang ni, ramai orang baik tapi yang tak peduli pada orang jahat. Tak heranlah kemungkaran makin menjadi-jadi. Kemungkaran makin banyak berlaku. Itulah katanya tuan-tuan, makin banyak sekarang kemungkaran demi kemungkaran berlaku sebab orang baik-baik dia berlaku. Satu anda sebut dulu dalam kuliah, tuan-tuan saya tak tahu, anda sebut satu. Cuba tengok mutakhir ni. Masa anda di open house itu, dalam open house, anda bersama Iwan Dandut. Tidaklah anda menyanyi macam dia. Kalau anda menyanyi susah nak cari makan, kan? Okey, dia menyanyi dengan dandut sebab penuh keinsafan kerana dah berubah daripada dapat hidayah Allah, daripada zero to hero, kan?
Dia berani mengajak-ajak manusia kepada Allah Ta'ala. Dan ana tazkirah macam tu pada dia. Tazkirah sama-sama dia menyanyi, ana tazkirah. Betul? Bila kita sembang dengan dia kata begini je. Dia tak pernah cerita buruk orang sebab dia tahu dia jahat dulu, dia kata. Dan dia pula buat kerja Islam dari pagi sampai petang sampai malam, bawa anak bini. Masa dengan anak tu dia bawa anak bini dia. Kita main kuliah tak bawa anak bini. Dia baru hijrah tuan-tuan, tapi bawa anak bini dah. Sampai ke malam baru balik, hari-hari kerja dia kata ana nak ajak manusia pada kalimah la ilaha illallah. Dan anak tak nak manusia macam ana dulu yang leka dengan hiburan. Sebab tu ana buat kerja Islam. Okey, satu. Tuan-tuan tengok Abang Noh Fadli yang gangster Singapura. Orang Singapura tuan-tuan buat kerja Islam kat Malaysia, tak malu ke? Orang Singapura bertatu muka gangster di Singapura. Masuk ke Malaysia dengan visa dia tuan-tuan. Sanggup buat kerja Islam dari pagi sampai petang sampai malam, tak balik 3-4 hari mana hari, baru balik Singapura sekejap pergi pula buat kerja Islam. Sekarang ni kita nampak Allah pilih orang macam tu buat kerja Islam. Dia tak cerita buruk orang sebab dia tahu dia gangster dulu. Kita pun jahat juga dulu. Tapi kenapa Allah tak pilih orang macam kita? Sebab orang macam kita suka mengata orang. Dia kata dia tak betul, dia ni kata tak betul, dia tu kata imam tak betul, kata Tok Siap tak betul, Tok Siap tak betul, Muazzim tak betul, AJK tak betul. Habis semua orang tak betul belakang. Kita ni sibuk menyalahkan orang. Kau tu salah, kau ni salah, dia tu salah, kau tu salah, habis semua orang salah belakang. Tok Imam baca tak betul, kata. Tuan-tuan dengar apa kata Hamka. Profesor Hamka kata apa? Kalau kamu tidak boleh buat yang terbaik, maka jangan kamu ganggu perkara yang sudah baik. Habis cerita. Kalau kamu tak boleh jadi imam, kamu tak hafal Quran, duduk diam-diam dah lah, jangan cerita pasal tu imam. Takut kamu terkencing dalam slow usah jadi imam. Kalau kamu tak ada buat kerja Tok Siap, kamu jangan komplain Tok Siap cecak nak tandas tak bersih. Kalau kamu bagi pun sama macam tu juga. Kalau kamu tak ada buat. Kalau kamu tak ada azan sedap macam muazzin sedap, tak usah kamu duk komplain pasal muazzin. Habis semua. Ustaz mengajar pun tak betul juga. Kalau kamu duduk depan, kamu tak boleh baca kitab, dia sudah komplain. Habis semua orang tak betul belakang. Yang betul dalam dunia dia seorang je. Dah tak cukup tuan-tuan dengan manusia. Tiang pun tak betul juga. Dia tak ada apa. Kipas pasang tak betul, aircon pasang tak betul, aircon sejuk sangat, semua dah membazir pasang lampu macam-macam. Sebab dah tak ada orang nak sebut, habis semua benda sebut belakang. Sebab dalam dunia itulah kerja kita. Allah tak pilih orang macam kita ni. Sebab kita ni sibuk cari hai orang, sibuk cari salah orang belakang. Salah sendiri dia tutup. Macam dia tu maksum sangat. Sebab tu Allah pilih orang macam tu. Sebab dia orang berdakwah pagi petang siang malam, tuan tak cerita buruk orang siapa pun, sebab dia tahu aku pun jahat, dia kata. Kita pun jahat juga dulu, tapi perasan baik dah. Oh, kerana tu tak betul, dia tak betul. Artinya jadi masalah kat kita sekarang ni. Jadi masalah kat kita. Sebab tu anak sebut, kalau anak sebut, anak suka kait dengan kitab hikam. Sebab tu dia dalam hikam pun dah sebut. Hikam sebut, kita tuan-tuan, kita ni terlalu banyak sangat cari aib orang. Terlalu banyak sangat cari salah orang. Macam ni je lah. Macam mana sebut tadi, jangan kamu pandang dosa kecil tu kecil jika bertemu keadilan Allah. Ibnu Ajibah kata. Okey, nak beza dosa kecil dosa besar senang saja. Ulama tasawuf menggariskan panduan dia, iaitu dosa kecil tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis atau sunnah. Dalam hadis Nabi membicarakan tentang siksaan dan ancaman. Itu dosa kecil. Kerana dia tak cerita siksaan dia macam ni, ancaman dia macam ni, dia tak cerita. Itu dosa kecil. Tapi kalau dia cerita tentang siksaan dia, itu dosa besar lah. Ada dalam Quran ni, ada dalam hadis dia kata macam tu. Macam contoh, anda ambil contoh la qulu jannah namam qatat, iaitu tak masuk syurga orang mengumpat. Tak masuk syurga orang mengumpat. Okey, kita ni kaki mengumpat sejak mula kita balik sampai kita mati. Tiba-tiba bila kita balik depan Allah Ta'ala besok, Allah buka rekod kita tentang bab mengumpat je. Cukup bab mengumpat. Kamu pada sekian hari bulan, sekian jam kamu didapati sedang mengumpat buruk orang, sama ada pada fizikal dia, pada kenderaan dia, pada kediaman dia, pada pakaian dia, pada makanan dia, kamu dah mengumpat. Ada terkena, maka kamu dia tiba salah kerana mengumpat si fulan bin si fulan atau si fulanah binti si fulanah.
Maka ketika bila saya sebut saja kamu tiba-tiba salah saja, dan automatically ke semua pintu syurga tu tutup. Prop. Sebab tak masuk syurga orang mengumpat. Mengumpat lagi. Mengumpat. Buka pula rekod kedua, masih lagi mengumpat. Kalaulah Nabi sebut tak masuk syurga orang mengumpat, pintu mana nak buka kat kita, tuan-tuan? Pintu mana nak buka kat kita kalau semua kata Nabi sebut? Nabi tu sendiri amanah tabligh fatanah, Nabi tu benar, Nabi tu amanah, Nabi tu fatanah, bijaksana. Kalau dah mengumpat dia kata salah, maka kita tidak taubat muqayyad. Taubat ada dua kan, taubat mutlak, taubat muqayyad. Taubat muqayyad berkaitan dengan manusia, kita tidak minta ampun, minta maaf pada dia, maka pintu syurga mana nak buka kat kita? Sembahyang banyak mana pun tak guna. So, Nabi sebut dia sangka bahawa dia tu sembahyang betul, dia mukmin, tapi sebenarnya dia jadi munafik dah. Jadi taubat muqayyad tu yang penting. Cuba bayang, itu kerja kita hari-hari. Semua kita tak betul berlaku, tuan-tuan. Jadi sudah seperti mana kata kamu, enough is enough, cukup. Sebab kita semua nak balik dah. Buat perangai macam orang nak balik, bukan buat perangai macam orang baru nak hidup. Berhentilah dari mengumpat orang, berhentilah mengumpat kenderaan orang, berhentilah mengumpat pakaian orang, berhentilah mengumpat fizikal orang, berhentilah mengumpat apa-apa yang tak reti daripada kita. Itulah takutnya. Sebab apa? Sebab kita rasa kita tu okey dah. Itulah Allah tak pilih orang kita buat kerja Islam. Sampai bila pun susah. Kita berhenti tetap, kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kerana kesalahan kita tu banyak. Itulah, jangan pandang remeh, tuan-tuan. Jangan kata mengumpat tu remeh, sebab dia dosa besar, tertutup pintu syurga. Jangan pandang remeh. Sama dia anda terkait tadi dah hadis kan. Jangan pandang remeh sunnah Nabi yang kecil mana pun, tuan-tuan, selagi mana kita mampu buat, kita buat. Kalau tuan-tuan boleh pakai jubah, pakai jubah. Kalau dengan jubah tersebut juga nanti boleh berat mizan kita. Kalau boleh pakai serban, pakai serban, sunnah Nabi. Kalau pakai ketayak putih, pakai ketayak putih, itu sunnah Nabi. Sebab kita tak tahu diri kita besok dalam mizan berat mana satu, kita tak tahu. Berat pahala ke berat dosa. Jadi seandainya berat pada pahala kerana sikit kerja kita Islam di dunia, alhamdulillah. Suatu kata tadi, anda sebut tadi, Syekh Ahmad Zaruk kata, hendaklah kamu merasa gembira dengan ketaatan kamu kerana dapat pahala. Sebab Allah sekecil mana pun kebaikan tersebut, tuan-tuan, dia mampu memberatkan mizan kita besok. Macam kita makan di restoran atau mana-mana kedai makan, tuan-tuan, tiba-tiba kucing datang kat kita. Kucing datang tu sebenarnya nak bagi pahala kat kita. Kita bagi kepala ikan kat dia ke, bagi tulang ikan ke, isi ikan, bergantunglah. Kalau kita bagi ekor ikan kat dia, banyaklah pahala kita dapat. Bagi tulang ikan, dia kutuk, dia menyampah kat kita pula. Bagi kepala ikan, kuranglah pahala dia, gantung kat kita lah. Kalau kita rasa aku nak pahala banyak, beli sekor ikan, bagi kat dia. Sebab kita jangan pegang, jangan pandang di dunia, pandang di mahsyar nanti aku untung. Di sana aku untung sebab mizan aku kena renang bila renung balik. Sejak mula aku umur 15 tahun aku balik sampai umur sekarang dah banyak lara, 30 tahun lara, baru 20 tahun buat baik. Kena kejar sungguh-sungguh. Tu Nabi sebut 40 tahun kalau tak berubah siap sedia masuk neraka. Sebab 15 kata umur balik sampai 40 dah 25 tahun kita lara. Umur aku 60 hingga 70 tahun. Kalau 60 tahun meninggal baru 20 tahun buat baik, 25 tahun lara. Jadi 20 tahun tu kejar sungguh-sungguh kebaikan. Walaupun sunnah Nabi tu sekecil mana pun, tuan-tuan, rebutlah kita sama-sama. Rebut. Sekalipun kita, anda duduk pun contoh. Ini bukan kita nak kebaikan. Sebab anda belajar Syamil Muhammad ni lah, tuan-tuan. Sama juga baru berubah. Baru berubah je, tuan-tuan. Saya sampai sebelum raya, sebelum puasa dulu lah, berubah. Kenapa bila anda baca kita tentang Nabi suka makan tembikai. Sampai hari ni, tuan-tuan, kalau anda minum, anda minta tembikai. Tembikai. Sebab apa? Kita pun tahu ni sunnah Nabi ni. Buat apa aku nak sia-sia kan? Order dia je lah. Sebab aku yakin dia adalah baik untuk kesihatan aku. Sebab kita cari. Bila anda dapat tahu tentang sunnah Nabi, Nabi tak kesadaran, anda tolak jual habis kursi-kursi meja. Bukan kecil tentang kursi anda. Kursi anda bukan 6, 8. 3, 2. 8 yang besar sekali tu, yang paling besar tu. Kursi ketuk jati tu, keras yang. Habis bagi kau. Ambil lah berapa nak bagi je lah. Macam tu tuan-tuan. Bukan kata baik, baru nak berubah. Kita tengok sahabat Syekh Muhammad, kita mengajar orang, anda minta supaya hidayah dapat kat anda juga. Tapi anda buat dulu, anda mula dulu. Alhamdulillah. Itulah, sejak itulah
kita mula cuba, sebab kita tahu kita nak balik tak tahu bila. Tu isteri Ana cerita, dua-dua sama tak cerita kan, malam hari dengan isteri tengok TV. Itu malam tidur, besok pagi kejut suami tak bangun dah, tuan. Kejut untuk subuh tak bangun. Sebab itulah kata orang, ramai orang yang dah sakit lama tapi tak mati-mati, tapi ramai juga orang yang sihat tiba-tiba mati. Jangan sangka sihat tu tidur. Sebab ramai orang depan mata kita dalam sihat dia mati. Semalam ana tengok YouTube, tengah duk menyanyi, tuan-tuan, berjoget dengan jantan betina. Yang dia duk menyanyi, tiba-tiba jatuh rebah. Tak sakit apa pun, debu jatuh. Dalam duk seronok boleh mati, tuan-tuan. Jadi tak, walaupun ramai kita sakit jantung darah tinggi tapi tak mati-mati, dah puluh tahun sakit jantung dah. Tapi ramai juga orang yang sihat tiba-tiba dia mati. Jadi bermaksud nyawa kita dalam genggaman dia. Biarlah nyawa kita, biar Allah ambil kita sedang kita dalam proses mendekati Rasulullah. Alhamdulillah. Kita cuba nak berubah, kata contoh, kita nak ubah satu demi satu. Kalau lamsam terus tak boleh, sebab kita jangan gelopoh, jangan kita sabar. Ambil bulan ni pakai nak ikut sunnah ni, kita nak amal sunnah ni. Maka dalam mati tu, mati dalam proses mendekati Rasulullah. Jadi tak gunalah kita mengaji Syamil Muhammad kalau kita tak berubah. Hanya sekadar dengar balik rumah tak ada apa-apa, rugi. Jadi kita kena ubah, tak? Kena ubah. Masuk anak sendiri dengan isteri, dengan anak semua kena ubah. Begitulah umpama dia. Dan sebut tadi oleh Abu Osman kata apa? Diterangkan daripada, jika seseorang daripada kamu semua diberi raihan kemahiran terselasih, janganlah kamu menolaknya sebab datang dari syurga. Wangi-wangian kalau orang bagi kat kita, tuan, jangan tolak, ambil. Kalau boleh kita pasang kemian Arab dalam rumah kita, bagi wangi-wangian, dengan garu Cina sudah sakit kepala. Kemian Arab tu pasang bagi wangi dalam rumah biasa. Dalam bilik kita tu pasang wangi-wangian, tuan-tuan. Kalau boleh sebelum suami tu masuk rumah, masuk bilik, kita spray bagi wangi dulu, bukan sambil reset masuk pening suami tu pula. Bagi wangi-wangian dulu. Kita sebab dalam rumah kena ada wangi-wangian. Sebab dia mencorak kita tu jadi ke arah kebaikan. Baik, anda baca dia punya judul dah sebab nak cepat, bukan cepat, dia dah 9 lebih, tak kat 9. Aku dibawa menghadap Umar bin Khattab, lalu aku meletakkan pakaianku dan berjalan hanya dengan memakai kain sarung. Mana dia buka baju. Umar berkata, pakailah bajumu. Umar suruh siapa? Jarir bin Abdullah ni, pakailah baju. Tak pakai baju. Kenapa? Sebab Jarir ni, tuan-tuan, dia adalah, aku tidak pernah melihat seorang lelaki pun yang lebih tampan daripada Jarir. Bermakna dia ni handsome, tampan, segak badan dia. Jadi orang macam tu, bermakna kita jadi makruh lah. Kalau badan kita comel, badan kita tampan, tunjuk ke orang tak boleh. Jadi makruh. Kita kadang-kadang katalah body kita tu hebat, masa kita berketat-ketat, kita memakai baju ketat-ketat, nak tunjuk orang kita tu masa. Tunjuk gitu. Maka kata dia, Umar, pakailah baju kamu tu, saya tunjuklah ketampanan kamu tu sangat. Tu saya tunjuk. Dan juga dia lebih tampan, dan kecuali aku lihat ketampanan rupa Nabi Yusuf yang pernah kita dengar. Mana ketampanan Jarir ni hampir seolah-olah macam Nabi Yusuf lah yang ketampanan dia. Nabi Yusuf tu saya kira lah, tuan-tuan. Secantik-cantik Nabi Yusuf, cantik lagi Nabi Adam. Sebab Nabi Adam datang dari syurga. Nabi Yusuf lahir kat dunia. Tetapi secantik-cantik Nabi Adam, cantik dia Nabi Muhammad. Sebab dia penghulu segala Nabi. Begitulah umpama dia. Jadi kita ni kalau rasa perasaan cantik, jangan duk tunjuk sangatlah hebat kita tu. Jangan tunjuk sangat cantik kita tu, tuan-tuan. Kenapa nak tunjuk cantik ke orang? Kita pakai nak master-master untuk apa? Untuk orang, untuk kesihatan. Kalau untuk kesihatan, sorok-sorok je lah ke orang. Begitulah umpama dia. Itulah dalam kena sebut tadi, sama-sama kita ubah-ubah. Sama-sama anda pesan jadi anak, kita pun tak tahu bila kita nak balik, anda pun tak tahu, tuan-tuan nak balik. Macam isteri dia sebut, kawan dia cikgu. Dia bercikgu juga, ustazah. Kata malam tu siang elok kawan dia sembang dengan dia, bini dia sembang. Besok pagi kejut, tak ada dah. Sama, dua-dua sembang sama, tuan-tuan. Sebab sekarang ni tanda-tanda akhir zaman, mati mengejut. Mati mengejut.
Tanda-tanda akhir zaman sekarang banyak pembunuhan. Tengok semalam kanak-kanak kecil, apa dosa dia. Tuan-tuan tengok dalam khutbah tadi, tuan-tuan dengar tadi khutbah Jumaat kan, pasang bom dekat mak dengan ayah supaya mak ayah tak nak bagi tanah berapa hektar dah. Pasang bom, mak ayah bawa motor meletup, hancur dua-dua orang mati. Anak punya kerja sebab nakkan tanah, sebidang tanah, tuan-tuan. Tu sekarang punya zaman. Semalam putih kepala, ikat kaki, ikat tangan. Budak kecil berapa tahun, 5-6 tahun, apa salah dia? Tak ada salah apa pun. Kalau kamu benci kat mak ayah, apa kenapa anak jadi mangsa? Itu tanda dah akhir zaman. Jadi kita jangan rasa yakin kita selamat, anak bini kita selamat, tak boleh. Anak pun tak yakin, tuan-tuan. Tak yakin sungguh. Sebab dalam dunia sekarang banyak jahat benda baik. Tanda-tanda akhir zaman jahat banyak benda baik. Itulah contoh-contoh yang. Jadi kita ni kalau dah elok ada duduk seorang masjid, hentikanlah daripada mengumpat. Kan? Nak mengumpat boleh, tapi mengumpat Imam Al-Ghazali kata mengumpat pemimpin yang zalim. Pendakwa mengumpat pada hakim. Kan? Itu anak ibu mengumpat pada anak tentang kejahatan anak lain supaya jangan campur. Kan? Si isteri mengadu pada Tok Kadi tentang kejahatan suami dia. Itu bolehlah mengumpat. Itu pun kata ulama dia adalah harus. Kenapa cakap harus? Sebab ramai kita benci pemimpin tapi kita tambah cerita. Kita pergi tambah cerita, bagi sedap cerita. Tambah cerita tu pembohong nama dia. Kan? Tidak dia masuk syurga, kita masuk neraka. Sebab apa? Kita duk kutuk dia dapat pahala sebab kita mereka. Kan? Dia masuk syurga lah besok. Nanya kita gitu pula. Jadi nak mengumpat based on kenyataan. Kalau mereka-reka jangan. Sebab mereka-reka tu juga adalah bohong, fitnah bagi dia. Nanya pula kita. Jadi biar betul-betul adil kita tu sama. Kita kena adil dalam diri kita sendiri. Jarang kita manusia ni nak minta hidayah pada orang. Jarang. Selalu kita minta laknat dekat orang je. Itu satu kesalahan kita pula. Sepatutnya kita ni minta hidayah. Berilah hidayah pada dia. Sebab dia pun secara kita mengucap kalimah la ilaha illallah juga. Hari-hari minta ya Allah berilah hidayah pada dia ya Allah. Supaya jangan sampai masuk terjun dalam neraka pula. Perangai dia memang nampak perangai jahat, tak elok, tapi kita minta berilah hidayah. Sampai bila dia nak mati terpulang ada dia tak nak berubah, terpulang kat dia. Tapi yang pasti kita ni minta hidayah kat dia. Sama tuan-tuan. Renti-rentilah kita ni ada mengumpat. Mengumpat apa pun yang rentikanlah. Mengumpat apa pun kita cuba tahankan lidah kita dari mengumpat. Sebab lidah kamu tu umpama harimau yang harimau liar, kata Allah Ta'ala dalam hadis kursi. Hai anak Adam, lidah kamu tu umpama harimau yang liar. Di antara banyak penghuni neraka adalah kerana lidah dan kehormatan. Selain pada penghuni neraka banyak wanita, dan penghuni neraka paling ramai adalah kerana lidah. Jadi jaga-jagalah lidah kita. Sebab tuan-tuan, kadang-kadang anak tegur juga dalam kuliah. Dalam kuliah kadang-kadang tok guru, ustaz kadang mengajar, dia suka memecah orang. Kita sebagai guru, alim ulama, kita mendamaikan dua pihak yang bertelagah. Itu kerja kita. Bukan mengeruhkan keadaan bagi bertelagah lagi. Kita mesti mendamaikan dua pihak yang bertelagah. Dia ni tak betul ke dia ni betul, tak kira. Kita damaikan dia orang supaya jangan bergaduh. Itu kerja alim ulama. Bukan kerja dia pecah ke orang. Bukan kerja dia bilaga ke orang lagi, tuan-tuan. Itu anda tak peduli. Sebab itu anda tak suka cara macam tu. Sebab kerja kita, Nabi tak pecah ke orang, Nabi ajak kita. Tapi kalau dah tak nak sangat, terpulang kamu lah. Kalau kita dah ajak macam-macam sebut, dia dah tak nak juga, nanti engkau lah. Sebab aku dah sampai dah dakwah pada kamu. Begitulah umpama dia kita, tuan-tuan. Jangan sampai besok bila Allah buka satu demi satu file kita tak ada nak jawab. Itu baru dosa mengumpat, belum dosa lain lagi. Jadi kita sama-sama kita renung muhasabah pada ya Allah, banyak sungguh kita mengumpat orang. Mengumpat orang. Kita minta Allah Ta'ala tubu ila Allah taubatan nasuha, dan kita jumpa pada manusia yang kita sadah. Terpulanglah nak jumpa macam mana ke, sama ada pakai WhatsApp ke, Telegram ke, mesej ke, Instagram ke, sama ada pakai dengan kawan ke, terpulanglah. Kalau tak jumpa, tak apa. Kalau dia dah meninggal, tak apa. Cuma ulama kata kita sedekahlah, pisak masjid duit ke, infak kat surau, kat kebaikan kat mana-mana, kita minta ya Allah, kalau adalah pahala pemberian aku ini, sedekah aku ini atau infak aku ini,
maka berilah pahala pada mereka yang telah kunanya bab nanya dulu. Kod dah besok dia maafkan kita di pada masyarakat nanti. Itulah cara paling baik. Sebab kita tak tahu orang panggil without trace, tak jumpa dah dia, kan? Kita tak tahu kesan tak dulu dah, tapi kita tahu kita pernah jahat dengan dia dulu. Maka kita sedekah dalam masjid saudara, kan? Berapa ringgit pun tak apalah, kalau ada pahala ya Allah berilah pada mereka yang telah kumpat dulu, atau berilah pada mana mak tafiz ke, mana-mana anak fakir miskin ke, anak yatim, tak kira lah tuan-tuan, bagilah ke dia orang, kan? Supaya kita terlepas di pada masyarakat nanti, terlepas dah taubat muqayyad kita tu, kan? Tu na'udzubillah, janganlah sampai kita terjumpa kat sana nanti dalam keadaan kita mengumpat orang, kan? Elok-eloklah kita ni. Allah Akbar, tuan-tuan. Baik, itu dikatakan tadi bahwasanya dalam kitab ni nanti kita akan masuk pada kitab cara Rasulullah bercakap atau berbicara, masuk pada tajuk bab ke-34. Baik, insya-Allah tuan-tuan, hanya sekadar tu dulu, dan kita akan jumpa lagi pada bulan depan kalau umur panjang, kan? InsyaAllah kita tangguh dulu majlis kita baca tasbih kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.